Asri bin Abdul Ghani, berkelulusan Bachelor of Quantity Surveying dari Universiti Teknologi Malaysia. Beliau kini merupakan Director di Asri QS Consult yang mempunyai pengalaman luas sebagai penasihat profesional, saksi profesional bagi kes-kes mahkamah, saksi profesional bagi kes-kes timbang tara, selain menguruskan skop kerja ukubahan dari fasa pra-kontrak, pasca kontrak sehingga akaun muktamad. Beliau juga merupakan penceramah bagi program CCD CIDB. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi kami menyelesaikan terlebih dahulu urusan setting untuk penceramah yang kedua, saya akan maklumkan tajuk yang akan disampaikan oleh Surveyor Asri bin Abdul Ghani. Beliau akan menyampaikan perkongsian yang bertajuk Pemerkasaan Pentadbiran Kontrak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para peserta program Speaker Series secara maya, untuk itu dipersilakan yang berusaha Surveyor Muhammad Asri bin Abdul Ghani bagi menyampaikan perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan. Suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para peserta program Speaker Series, sekiranya terdapat sebarang soalan yang ingin dikemukakan, dipohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk kemukakan soalan tersebut di ruangan komen Facebook page Livecreate atau di ruangan WhatsApp group yang disediakan. Segala soalan-soalan yang dikemukakan akan saya ajukan kepada para penceramah semasa sesi soal dan jawab sebentar nanti. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum melakukan pendaftaran, dipohon untuk mendaftar di pautan baharu yang telah pun disediakan oleh pihak Urustia. Saya dapat makluman bahawasanya pendaftaran yang pertama sudah pun penuh dan kita sudah pun sediakan link dan pautan pendaftaran yang baharu untuk tuan-tuan dan puan-puan lakukan proses pendaftaran. Baiklah, kelihatannya penceramah kita yang kedua sudah pun bersedia. Dengan ini dipersilakan Surveyor Muhammad Asri bin Abdul Ghani untuk menyampaikan perkongsian beliau bertajuk Pemerkasaan Pentadbiran Kontrak. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Pertama sekali terima kasih tuan pengacara majlis pada hari ini yang saya sanjungi. Saya first time sebenarnya dekat Create ni. Jadi hari ini saya dapat bersama-sama dengan kru. Saya difahamkan sebelum ni kita akan berjalan secara hybrid. Tapi kali ini kita kena jalan secara maya sepenuhnya. But it's okay. Tak ada masalah. Yang penting ilmu tu sampai, apa yang nak dikongsikan tu sampai. InsyaAllah. Pertama sekali saya ke belakang sikit diri saya. Apa yang telah diceritakan oleh tuan pengurusi majlis tadi adalah sebahagian. Dan saya rasa ada sikit lagi saya top up. Saya bermula sebagai expert witness ni
agak lama. Kalau kita boleh kongsi, sebab this is kongsi pengalaman dan kongsi knowledge, okay? So kalau kata nak kongsi, saya bermula selepas sebaik saja saya qualified pada umur saya hujung 20-an. Sebaik saya qualified, the first signature saya adalah signature untuk mahkamah. Signature untuk evidence mahkamah. Sebab saya pada masa tu tengok pada keseluruhan industri. Saya disimpati. Saya tengok ada pihak-pihak yang teraniaya, ada pihak-pihak yang tidak tahu, ada yang tidak pandai nak bawa macam mana nak uruskan satu-satu kontrak. Ada yang suffer because of diri sendiri. So bila berlaku aja dispute dan yang nak membantu pihak lawyer di mahkamah adalah technical man macam kita lah. Quantity surveyor, kalau if you talk about dollar and cent ni, quantity surveyor lah untuk pembinaan. Jadi daripada tarikh itu saya terjun ke satu bukan benda pelik. Situasi saya sebagai konsultan QS biasa berjalan macam biasa. Itu rutin saya. Saya cuma ada exposure. Saya banyak pergi buat court expert witness. Saya banyak bercakap di mahkamah. Saya banyak membantu pihak-pihak yang teraniaya. Yang pada hemat saya, pihak tersebut teraniaya. Sebab macam-macam. Kalau you talk about dunia construction ni, ada yang tak teraniaya pun cakap dia teraniaya. Dan yang teraniaya tu tidak semestinya owner. Kadang-kadang owner menganiaya kontraktor. Kadang-kadang kontraktor menganiaya owner. Kadang-kadang kontraktor aniaya subkontraktor. Dan the worst part lagi, subkontraktor yang tak tahu apa-apa tu kadang-kadang menganiaya main kontraktor. All these things ada dalam industri kita. So, saya kata ini penting. Okay? Daripada sana, saya terjun dan saya rasa knowledge yang ada sepanjang now saya dah become 40s. That means dah 10 tahun lebih kurang saya dah berkecimpung dalam in the circle, lawyer punya circle ni. Pemikiran pun dah sikit sebanyak pun dah ada sikit macam lawyer, cuma saya belum completekan saya punya task untuk kalau betul nak jadi lawyer, saya belum completekan lagi. Itu sikit sebanyak latar belakang, kena throwback sikit lah. Sebab orang tak kenal pun Asri ni siapa sebenarnya ni. Kan tiba-tiba muncul hari ni. Kan? Siapa Asri ni? So saya kena bagi tahu sikit. Kan? So, yalah, bila kita kata kita dalam circle yang berfikiran macam tu, bermakna kalau dalam industri QS, dia punya major task dia pecah dua. Satu, dia of course dia mahal dari segi development of cost, dia memang pembentukan cost tu daripada QS. Dan satu lagi adalah contract controller. So bila kita ada ilmu undang-undang yang kita mix together, kita blend together, so kita jadi mantap lah. So hari ni saya datang bukan untuk kata saya bagus. Saya datang untuk share apa yang saya telah lalui. Sebab daripada apa yang telah saya lalui, then only bila kita check balik dengan Puan Ros. Puan Ros kata, Cik Asri nak bagi tajuk apa? Saya kata saya tak pandai macam orang JKR. I'm not the yang lahir dalam JKR yang macam-macam expertise. You ada crate. You ada tempat latihan you sendiri. You memang smart. Tapi saya tak pandai. Cuma saya kata, okay, ada satu sudut kecil ni yang saya nak bawa sebagai saya punya sesi saya punya sesi so last kali we choose pemerkasaan kepada pentadbiran kontrak. Okay, kita tengok. Pergi first slide macam mana? Tekan ni? Tekan ya? Okay. Mengapa perlu sangat pemerkasaan kepada pentadbiran kontrak? Why? Sebab dunia hari ni dah change. Industri dah berubah. Okey, saya ingat balik kalau saya pada tahun 2018, before May, bulan Mac tak silap saya ada berjumpa dalam satu forum bersama dengan Menteri KKR, yang mana Menteri KKR pada masa itu adalah Menteri KKR pada masa ini pun. Okey? And then dengan Menteri belia bersama dengan forum dipanggil profesional punya pandangan, memberi pandangan profesional terhadap untuk upgrade dari segi pembinaan punya sektor. Saya kata saya suka terhadap apa yang dibincangkan. We talk about robotic, another 30 years
ada robot akan buat kerja untuk kita, all the machinery akan jadi efficient, semua akan jadi bagus. Tapi saya kata, bab kontrak ni tak boleh tinggal manusia. Tak boleh tinggal manusia one thing, tapi kena perkasakanlah manusia yang nak handle kontrak tu. Kalau tak perkasakan, kita ketinggalan lah. Kita ketinggalan. Kita tak boleh nak on, switch on, kita jalan, off, kita off. Tak boleh. Sebab kontrak melibatkan pertimbangan. Banyak sudut. Kontrak macam ni, dia bukan Quran. Kontrak dibina, dibuat, dicipta oleh manusia. Ada orang tengok angle ni. Ada orang tengok angle ni. Ada orang tengok angle ni. Angle mana yang betul? So prove that. Ini yang berlaku dekat mahkamah. Kalau sebab tu orang kata kenapa hakim, ada DPP, pendakwa raya, ada pengguam bela, ada pengguam cara. Baca buku yang sama di universiti yang sama. Sebab benda ni adalah satu keadaan yang kita kena benarkan. Kalau kita ada akta dalam kontrak, katalah COC. Saya hari ini tak suka sangat nak detailkan COC, klausa 40 ke apa. Bukan saya untuk hari ini bercakap benda tu. Itu too detail dan saya rasa expert dalam JKR ramai yang boleh bercakap. Saya cuma nak bercakap dari segi satu angle lain, apa persepsi. Saya masuk dalam kaki JKR, saya tunjuk. This is angle yang kontraktor tengok. This is angle lawyer kontraktor tengok bila dah jadi dispute. Itu yang kita kena tahu. Daripada sana baru kita boleh perkasakan kita punya pentadbiran kontrak. Kan? Dia macam tu. So, apa nama tadi? Bila saya bercakap macam tu, dan betul lah. Apa nama menteri pun take note, dia kata, ya, sebab apa? Sebab dari segi pentadbiran kontrak, kita kena ada manusia. Dan manusia tu kena sama-sama. Hebatlah kalau kata mesin tu sebenarnya pun manusia buat. Robotik tu pun manusia buat. Tetapi, pada masa yang sama, manusia yang nak handle kontrak tu pun kena sama-sama perkasakan. Sebab dia ada budi bicara di situ. Dia ada point view yang kena tengok di situ. Dia ada challenge sudut-sudut yang boleh di-challenge di situ. So, okay. Itu kenapa kita kena perkasakan. Sebab kita akan tempuh 20-30 tahun lagi. Kan? Saya mungkin hari ini, okeylah, 40s. Lepas ni dah ada di 50, 60, 70. Masa tu dah berlaku revolusi dalam pembinaan. So, pemerkasaan kepada pentadbiran kontrak ni penting. Dan kita tak maulah yang making money on paper ni mudah-mudah sangat. Sebab kalau kontrak kita tak tough, tak jaga betul, so banyaklah orang-orang yang handal kontrak akan buat duit atas kertas. Bermakna macam mana? Oh, bila ada dispute aja bring to the court, and then court dapat judgment, and then tiba-tiba benda tak patut bayar, kita kena bayar. So saya rasa ini yang terbaik untuk di pihak klien, ini yang kita ambil kira. Siapa yang kena terlibat dalam pemerkasaan kontrak ni? Of course, stakeholders. Siapa stakeholders? Dia start daripada klien, dia turun kepada SO. Sometimes SO tu pihak lain, klien pihak lain. Sometimes klien tu pun become SO. Dia macam-macam urusan ni boleh di-arrangekan lah. And then the stakeholders, siapa lagi? Consultant pun kena perkemaskan. And then siapa lagi? Ada the subordinate yang lain-lain tu. And then ada juga di situ kontraktor. Kontraktor ni pula kita kena terima. Yang kontraktor ni is profit oriented. Kita kena terima dia, kita tak boleh marah dia. Sebab dia bukan datang sebagai fair-minded tau. Dia datang orang yang berniaga. Dan dia akan cari ruang-ruang untuk berniaga, untuk lebihkan profit dia. Selagi dia boleh buat dengan dalam kontrak tu, dan dia akan buat. Kan? Siapa yang terlibat dengan... Saya kata dekat sini, SO tu, orang yang mentadbir, pegawai penguasa yang hak mutlak tu, dia bersama dengan wakil SO, kena perkemaskan kontrak. Kita tak mau ada dari segi pelaksanaan projek management bagus. Tapi dari segi pembacaan terhadap pentafsiran terhadap perundangan ni kurang. So benda ni, saya pernah cakap dekat menteri pada masa tu. Saya kata, macam mana nak buat? Kalau nak buat, kita kena dedahkan dengan benda